Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah. Terlebih dahulu memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmatnya, limpah kurniaannya, inayah daripadanya dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat pada pagi ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di Masjid Kota Lama Kiri. Dia termasuk daripada baitum min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan limpahan rahmat daripada Allah yang tidak putus-putus ke atas kita, di atas iman dan ihtisab kita hadir ni semata-mata untuk mempelajari ayat-ayatnya. Ya, alhamdulillah. Terlebih dahulu, pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para pelajar dan guru yang sudi untuk menyertai program kita pada pagi ini, kepentingan umul kitab dalam kehidupan seharian yang dianjurkan oleh kami semak Quran. Yang mana kami dulu kalau lihat dekat itu ada semak Quran tu kan, diasaskan oleh Ustaz Baharudin lah. Dulu ada dewan di sebelah hospital tu. Sekarang ni kami ada sekolah di Simpang Lawin lah, untuk budak sekolah pra lah, sekolah rendah. Tapi sebab Quran ni dia ada asrama, sebenarnya ada sekolah di Ipoh. Di situ ada asrama lelaki dan perempuan di Ipoh sana. Dan kepada semualah pelajar yang pertama daripada mana? Darul Quran Ustaz yang wakil Ustaz apa boleh saya taruh dulu nanti boleh taruh sikit kot nama saya Muhammad Hafizal Abdul Rahman, tenaga pengajar lah di semak Quran ni sepenuh masa. Yang mengajar terjemahan Quran, ilmu nahwu sikit, ilmu saraf. Sekadar itulah yang dapat kita ajarkan untuk pelajar. Fokus kita kepada terjemahan lah, i'rab Quran, dan berkhidmat semak Quran ni dalam beberapa tahun lah, 7 kot. Alhamdulillah. Kami ada di Ampang, di Bukit Mentajam, di Ipoh dan di Kuala Kangsar lah, cawangan-cawangan dia. Dan saya juga alu-alukan satu lagi sekolah di mana tadi? Lubuk Merbau, apa nama Mahat Tahfiz Wat Talaqi di Lubuk Merbau. Sebuah lagi di Padang Rengas Okey, ahlan wa sahlan wal marhaban bikum. Mudah-mudahan pertemuan kita ni pertemuan yang kekalan di dunia dan di akhirat. Baik, dan tidak lupa kepada semua yang hadir lah, muslimin muslimat yang hadir juga menyertai program ni. Mungkin pelajar-pelajar yang dah sertai dulu kot ada yang mungkin dah pernah sertai program dari semak Quran. Baik, boleh saya minta wakil daripada inilah yang paling ramai ni, Mahat Tahfiz
wa talaqi dengan Darul Quran wal hadis boleh Ustaz? Silakan Ustaz. Boleh. Okey. Kena agak sikit sekolah dengan sekolah sikit. Boleh. Sila. Nama Ustaz. Jadi kami daripada Mahkamah Hafiz Darul Quran wal Hadis di Paranas. Asas pengasas dia. Jadi kita punya pengasas merasa Darul Quran wal Hadis ni yang kita kenal dia mulia lah, Maulana Fakhrul Razi. Dan dia punya mobil dia Cikgu Masri. Jadi alhamdulillah, dan di masa kami ini ada pelajar lebih kurang 45, 46 lebih kurang pelajar. Dan sistem yang kami gunakan pelajaran sistem Hafiz dan sistem Alim. Ada yang kelas kitab, ada yang kelas Hafiz. Di kelas Hafiz ni lebih kurang pelajar dalam 30 orang, dan bakinya kelas Alim. Jadi kelas Alim ni belajar habisnya sampai 3-4 tahun. Jadi mula pada masa dunia yang awalnya sampai kawaki sikit, Mu'in, Jinnah, macam tu lah. Dan kemudian boleh sambungkan pelajaran lagi lah pada di model Pakistan ataupun mana-mana. Untuk kelas Hafiz, jadi kita ada Hafiz sistem diuban dengan syahadah, dan juga sistem biasa ada sabak, atau Basaki, Muqtar, Nazir. Dan tak lupa juga dalam sistem Hafiz kita ada sama juga di sini kita ada buat kelas asas terjemah Quran dan asas nahwu dan asas kita sekurang-kurangnya pelajar perlu kenal isim, ilmu huruf dan sorof, dan sedikit-sedikit kenal dhamir, mana tahu yang pergi mana kan. Kita sekadar basic je. Jadi alhamdulillah setakat ini. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan pada ustaz. Ustaz apa ni? Ustaz nama panggil Musa Ustaz Musa. Baik. Barakallahu fiik. Boleh juga saya jemput wakil daripada Darul Quran wa Talaqi boleh Ustaz? Sikit Nak agak sikit di Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Hafizan. Kami daripada Mahkamah Hafiz Talaqi Lubuk Maqar. Dan pada sekolah kami sekarang ni ada dalam lebih kurang 20 pelajar. Ramailah sekarang ni. Dan situ juga boleh. Pengasasnya siapa? Pengasas dia Ustaz Khalid. Ustaz Khalid. Itu je yang boleh. Wallah. Jazakallah khairan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan pada ustaz-ustaz, sahabat-sahabat lah saya. Baik, jadi hari ini tajuk yang kita nak perbentangkan dengan masa yang berapa jam saja kan, sampai mungkin 12.30 kita akan habis pengenalan, iaitu tentang kepentingan umul kitab dalam kehidupan seharian. Jadi kita akan fokus pada Suratul Fatihah menggunakan buku yang ringkas ni, ditulis oleh Fadil Ustaz Baharuddin Ayuddin hafizahullah, pengasas yang membina semak Quran ni. Juga kenalan kepada juga mudir-mudir ni, pengasas Maulana Fakhrul Razi dan ustaz yang lain lah. Dan alhamdulillah kita mula dengan tetap pertama tentang pengenalan sedikit lah tentang pembahagian surah dulu dalam Al-Quran.
Baik, boleh tengok pada slide yang saya bentangkan dahulu. Jadi, dalam Quran ni ada beberapa jenis pembahagian surah. Jenis-jenis surah. Jadi Quran ada sebanyak 114 surah. Dan sebanyak berapa ayat? Hari? 6,000. Dia ada banyak pendapat kan, tapi yang sekarang ni yang paling asah sekali 6236 lah, 6236 lah yang paling apa orang kata, disetujui lah. Baik. Jadi 6236 ayat. Jenis-jenis pembahagian surah dalam Quran ni sekurang-kurangnya dia ada 4 bahagian. Pertama, nama dia As-Sab'u At-Tiwal. Surah-surah dalam Quran terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, As-Sab'u At-Tiwal. Ini tambahan pengenalan. As-Sab'u At-Tiwal iaitu 7 surah yang panjang di awal surah, iaitu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal dan At-Taubah. Atau ada yang pendapat Al-Anfal, At-Taubah ni sekali, iaitu surah Yunus sampai surah Yunus. Ini surah yang disebut As-Sab'u Tiwal, 7 surah yang panjang. Ini pembahagian yang pertama. Yang kedua, surah Al-Mi'in, merupakan surah-surah yang mempunyai 100 ayat atau lebih sedikit atau hampir kepada 100. Surah yang ini termasuk bahagian ini adalah surah Yunus, Hud, surah Yusuf, Al-Isra, Al-Kahfi, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Qasas. Ini sebahagiannya. Antara surah-surah disebut Al-Mi'in. Dan yang ketiga, surah yang disebut Al-Mathani, yang merupakan surah-surah yang jumlah ayatnya kurang daripada 100. Imam Al-Zarqashi menyatakan ia dinamakan Al-Mathani kerana perkhabaran dan kisah-kisah yang banyak diulang dalam dia. Surah yang termasuk dalam bahagian surah ini ialah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr dan seterusnya. Dan yang keempat, surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal dinamakan demikian kerana banyaknya Al-Fasl, iaitu pemisah di antara ayat surah tersebut dengan basmalah tu. Al-Mufassal terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, Al-Mufassal At-Tiwal, Mufassal yang panjang, surah Al-Ahqaf hingga Al-Buruj. Yang kedua, Al-Mufassal Al-Awsat, iaitu yang bermula dari surah At-Tariq hingga Al-Bayyinah. Dan yang ketiga, Al-Mufassal Al-Qisar, iaitu yang paling pendek daripada surah Al-Zalzalah hingga An-Nas. Baik. Jadi ini 4 pembahagian jenis-jenis surah dalam Quran. Dan yang pertama apa tadi? Boleh sebut tak? As-Sab'u Tiwal, 7 surah yang panjang. Yang kedua, Al-Mi'in, Al-Mi'in. Yang ketiga, boleh? Al-Mathani, Al-Mathani. Boleh tulis, ada buku ke? Yang keempat, Al-Mufassal. Al-Mufassal ada 3 bahagian lagi pecahan dia. Jadi Al-Mufassal ni juzuk berapa? Juzuk 26 ke bawah. Kebanyakannya mungkin ramai kat sini dah hafal kot juzuk tu. Daripada Al-Ahqaf sampai Al-Nas. Ada yang dah hafal? 5 juzuk belakang. Itu Al-Mufassal, pendek-pendek kan? Jadi yang pertama, Al-Mufassal At-Tiwal, Al-Mufassal Al-Awsat, Al-Mufassal Al-Qisar. Ini pembahagian surah di dalam Al-Quran. Baik. Itu yang pertama, pembahagian surah dalam Quran. Ini ringkasnya 4 jenis, boleh tulis yang ni. Ini saya ringkaskan dia punya
pengenalan. Nanti saya mesej lah kepada ustaz kot, slide ni kan. Ini kan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada fawatih, belum ya? Salin lah. Fawatih as-suwar. Fawatihus suwar, iaitu yang dimasukkan pembuka-pembuka surah. Pembuka-pembuka surah. Tadi jenis-jenis surah tu ada 4 ni. Sekarang ni kita pergi pembuka-pembuka surah. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah-surah dalam Quran ada 114, kita nak tahu Allah buka dengan cara bagaimana Okey. Jadi apa itu fawatih as-suwar ni? Fawatih as-suwar bermaksud ayat-ayat yang menjadi pembuka bagi surah-surah dalam Quran, yang menurut para ulama di antaranya Imam Al-Zarkashi terdapat 10 cara Allah Azza wa Jalla membuka ayat-ayatnya pada surah-surahnya. Ada 10 cara. Jenis surah tadi ada berapa? 4. Pertama ni semua cepat ingat ni. Sab'un tiwal. Kedua Al-Mi'in. Mi'in 100 kan? Mi'ah 100 kan? Al-Mi'in. Yang ketiga apa dia? Al-Masani. Yang keempat Mufassal. Ada 3 bahagian. Apa dia? Mungkinlah nanti ada kuis kot. Pertama Mufassal At-Tiwal. Yang kedua Al-Awsat. Yang ketiga Al-Qisar. Al-Qisar boleh. Bolehlah nanti boleh dapat hadiah insya-Allah. Kita buat kuis soalan. Baik. Yang kedua kita pergi kepada pembuka-pembuka surah. Iaitu nama kita bahasa Arab dia Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar. Ada 10 cara Allah buka ayat-ayat pada surah-surahnya. Jadi yang pertama Allah buka dengan pujian kepada Allah. As-sana'u lillah. Allah buka dengan as-sana'u lillah, pujian kepada Allah. Ada bentuk alhamdulillah. Jadi ini surah Al-Fatihah. Ada dengan bentuk tasbih. Contoh macam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi kan? Itu dengan tasbih. Ini 14 surah yang dibuka dengan as-sana'u lillah. Ada 14 surah. Ini maklumat Quran yang kita perlu tahu. Pertama dibuka dengan hamdalah. Contohnya kita pergi contoh sekejap. Surah Al-Fatihah. Yang kita tengok alhamdulillah ni ya. Surah Al-Fatihah kita buka dengan alhamdulillah. Ataupun surah Al-An'am dibuka dengan alhamdulillah. Surah Al-Isra dibuka dengan subhanalladzi asra bi'abdi. Dengan kenapa begitu? Dia tak boleh tukar. Bila tutup slide dia jadi gini. Kena buat lain ni. Sekejap. Dia pakai apa kan? Ni kot. Okey. Okey. Kalau lihat surah 17 tadi subhanalladzi. Surah Al-Kahfi buka dengan apa? Alhamdulillah. Surah Al-Furqan buka dengan apa? Tabarak. Sama juga. Itu juga bentuk sana'ulillah. Jadi pujian Allah ni ada hamdalah, kemudian ada subhanallah, kemudian ada tabarakallah. Itu pujian. Surah Al-Furqan.
Surah Sabah buka dengan apa? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga. Surah Fatir, Alhamdulillah juga. Jadi berapa surah buka dengan Alhamdulillah? 5 surah dalam Quran buka dengan Alhamdulillah. Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-An'am, Alhamdulillah. Surah Al-Kahfi, Alhamdulillah. Surah Sabah, Alhamdulillah. Surah Fatir, Alhamdulillah. Nanti tengok. Kemudian ada 7 surah dibuka dengan Subhanallah. Nanti kita tengok. Yang pertama kita jumpa tadi surah apa? Al-Isra, surah 17, surah Al-Isra. Dan ada 2 surah dibuka dengan Tabarak. Betul tak? Surah Furqan dengan surah Al-Mulk. Masya Allah. Okey, jadi surah 25 satu. Okey, surah 57 buka dengan surah Al-Hadid. Siapa ingat? Sabbahalillah dengan tasbih. Betul, sabbahalillah dengan fi'il madhi kan? Tasbih dalam bentuk fi'il madhi. Subhana tadi dalam bentuk apa? Isim kan? Isim, maf'ul mutlak. Surah 59. Surah 59 surah apa? Al-Hasyr. Sabbahalillah juga, masya-Allah. Sabbahalillah juga. Boleh ingat? Ni kita cuba apa yang kita hafaz pun cuba kita ingat Al-Hasyr buka dengan Sabbahalillah fi'il madhi juga. Boleh tengok. Mari kita tengok. Surah Al-Hasyr. Sabbahalillah. Surah Al-Hadid. Sabbahalillah dengan tasbih. Kemudian surah Saf. Siapa boleh? As-Saf buka dengan Sabbahalillah lagi. Ya betul. Betul, surah Saf Sabbahalillah. Jadi awal semua fi'il apa? Madhi. Lepas ni start fi'il apa? Okey, surah 62. Surah apa? Al-Jumu'ah. Dah tukar jadi Yusab. Fi'il mudhari. Nampak tak? Perasan tak? Benda ni penting juga. Kenapa Allah mula dengan fi'il madhi? Masa mula surah tu, kenapa pula mula dengan fi'il mudhari? Kenapa mula dengan maf'ul mutlak? Subhanalladzi. Semuanya bila kita tadabbur sebenarnya dapat faedah besar. Lepas tu kita nak bagi cerita kat sini tentang tadabbur. Dengan kita gunakan segala ilmu yang kita belajar dah. Kita dah belajar tentang Nahwu dan Saraf tu, aplikasi dalam kehidupan kita dengan Quran. InsyaAllah. Jadi sebab itu pengenalan kita nak cerita tentang bagaimana surah Al-Fatihah ni menjadi tunjang kepada tadabbur kita lah. InsyaAllah. Baik, surah 62 surah mula dengan Yusabbihu lillah. Surah 64 dengan Yusabbihu lillah. Kemudian surah 67 surah Al-Mulk, Tabarakalladzi. Dan surah 87 surah apa ni? Sabbihisma rabbikal a'la. Surah 87 surah Al-A'la. Lepas ni boleh ingat nama-nama surah dan nombor dia. Surah Al-A'la mula dengan hamdalah ke tabarak ke tasbih? Tasbih dalam bentuk apa tu? Isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Isim. Sabbih. Sabbih isim. Fi'il apa? Fi'il amar kan? Sabbih. Bertasbihlah kan? Sabbih Jadi inilah nama dia As-Sana'u Lillah. Allah mula semua dengan pujian-pujian kepada Allah. Perasan tak? Lepas ni kita dah nampak. Jadi bila kita baca surah ni, lepas ni kita dah mula fikir satu benda lain-lain dah. Saya baca surah, saya nak nampak apa Allah mulakan. Apakah kepentingan? Kenapa mula begini? Apa sign, tanda dia? Maknanya surah ni nak fokus pada benda apa? Itulah pentingnya kita tahu fawatihus suwar, pembuka-pembuka surah. Baik. Yang lain boleh dapat yang belakang semua. Ini dulu yang mana dah masuk Ramadan, Yasin kan? Ada pengenalan ni sikitlah. Okey. Yang kedua, Allah buka dengan apa ni? Namanya huruf At-Tahajji. At-Tahajji ni daripada jamak daripada hijaiyah lah. Huruf apa?
hijaiyah. Apa dia huruf hijaiyah? Ada berapa? 28 ada pendapat 29. Dia dipisahkan. Tapi bagi Arab ni 28. 29 sebab alif dan hamzah tu kan. Okey ya. Jadi huruf at-tahajji ini iaitu dibuka dengan contohnya alif lam mim. Kan? Alif huruf hijaiyah, lam dan mim. Bila dia gabung macam tu, dia dah nama dia lain dah. Dia disebut huruf muqatta'ah. Huruf apa? Muqatta'ah. Surah-surah yang Allah buka dengan huruf muqatta'ah. Ada berapa surah? Di sini Ustaz tulis ni maklumat ni. Ada 29 surah Allah buka dengan huruf muqatta'ah. Pertama surah Al-Baqarah. Apa dia? Huruf muqatta'ah dia? Alif lam mim tu. Itu. Yang kedua surah Ali Imran buka dengan alif lam mim juga. Kemudian surah Al-A'raf buka dengan alif lam mim sad. Masya-Allah. Kemudian surah Yunus buka dengan alif lam ra. Masya-Allah. Surah Hud buka dengan alif lam ra. Okey. Masya-Allah. Surah Yusuf buka dengan alif lam ra. Surah Ar-Ra'd alif lam mim ra. Siapa nama tu? Muhammad Ishraf. Masya-Allah. Okey. Dah apa juzuk dah? 20 dari depan belakang. Sampai juzuk 17 surah Al-Anbiya kan? Okey, alhamdulillah. Okey. Surah 14, surah apa ni? Ibrahim mula dengan alif lam ra. Jadi ni semua ada alif lam ra. Surah 15 juga mula dengan Al-Hijr. Ya ke? Ya. Betul? Sah. Surah 19 mula dengan Kaf ha ya ain. Surah 20 lagi senang. Mula dengan apa? Tajuk dia sama je dengan nama surah, dengan permulaan. Surah apa? Surah 20? Taha, kan? Mula dengan Taha. Jadi semua tu Taha, Yasin, surah 36 surah Yasin, kan? Itu nama dia apa? Huruf muqatta'ah yang berasal dari huruf tahajji ni. Okey. Jadi huruf muqatta'ah yang digunakan dalam Quran ni dia ada 14 kan? Siapa tahu dia punya matan tu? Jadi huruf hijaiyah ada berapa? Apa dia? Tak apa, tak payah. Huruf hijaiyah ada 28. Jadi daripada 28 huruf tu ada 14 yang digunakan dalam huruf muqatta'ah ni. Jadi ulama dia buat satu matan yang mudah nak kita ingat. Nasun cuba baca. Nasun hakim qati'un lahu sir. Nas hakimun qati'un lahu sir. Semua ni ada berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ni saja yang digunakan untuk jadi huruf muqatta'ah. Selain tu tak ada. Huruf ba ada? Tak ada. Huruf ta ada tu ni? Tak ada. Huruf apa yang digunakan? Huruf nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha simpul, sin dan ra. Inilah dibina jadi huruf muqatta'ah tu. Ada sebanyak 30 huruf muqatta'ah dalam Quran dalam 29 surah. Itu yang saya tulis dalam ni. Ni semua ada, ni dah surah-surah dia. Saya cuma tulis nombor surah. Jadi kita kena ingat surah apa lah supaya dia lebih ringkas. Contohnya apa huruf
yang digunakan dengan huruf nun? Surah Nun. Surah apa tu? Al-Qalam. Surah nombor 68. Surah Al-Qalam. Sad. Surah Sad kan? Surah 38, surah Sad. Ataupun Kaf Ha Ya Ain Sad. Jadi sesuailah ulama sebut tentang benda ni, iaitu apa? Nasnya mana apa? Teks. Kita kata teks lah. Teks yang hakim, yang penuh hikmah, qati'un yang apa? Tetap, pastilah. Lahu sirrun. Baginya rahsia, dia ada rahsia. Jadi kita bila jumpa huruf-huruf macam ni, jangan memandang-mandai, simpan saja. Ini sirrun min asrarillah, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Jangan kita nak letakkan makna-makna tertentulah pada dia. Cukuplah kita lepaskan dia dengan serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala lah, makna-maknanya. Baik, namun hikmahnya besarlah huruf muqatta'ah. Okey, tak apa, itu selesai bincangan. Jadi ada 29 surah yang ada huruf muqatta'ah. Okey, saya tanya soalan. Huruf muqatta'ah ada berapa? Huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah yang dibina menjadi huruf muqatta'ah sebanyak berapa? Ini boleh masuk kuis nanti ni. Siapa dapat jawab kita boleh bagi hadiah dia. Boleh ke Ustazah Samirah? Boleh, insya-Allah. Okey ingat perbincangan awal tadi tu. Okey, yang kedua. Apa huruf hijaiyah? Daripada berapa huruf hijaiyah ni, sebanyak berapa huruf hijaiyah yang dibina menjadi huruf muqatta'ah? 14. Okey. Yang kedua, ada berapa surah yang mula dengan huruf muqatta'ah? Ada 29. 29 surah Okey, itu yang kedua. Ada berapa surah yang mula dengan huruf muqatta'ah tadi? 29. Dapat? Boleh ingat? Okey. Ada berapa huruf muqatta'ah dalam Quran? Ada berapa huruf muqatta'ah? Bukan tadi bina tu. Huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim satu. Dalam surah apa? Al-Baqarah. Lagi surah lain kan? Surah Luqman lagi. Al-Imran lagi. Kan? As-Sajdah, surah Ar-Rum, semua Alif Lam Mim. Jadi ada berapa Alif Lam Mim? 5 Alif Lam Mim dalam Quran. Di semua tu kita kira ada berapa? Ada 30. Ada 29 surah yang mula dengan huruf muqatta'ah, dan dalam Quran huruf muqatta'ah ada sebanyak 30 huruf muqatta'ah. Ni 3 poin ni penting ni. Huruf hijaiyah yang dibina menjadi huruf muqatta'ah ada berapa? 14. Ni huruf apa? Hijaiyah. Okey, huruf hijaiyah yang dibina jadi huruf muqatta'ah ada 14. Surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ada berapa? 29. Okey. Huruf muqatta'ah yang terdapat dalam Quran ada berapa? 30. Kenapa 30 sedangkan surah 29? Sebab ada satu surah, dalam surah tu ada 2 huruf muqatta'ah. Surah apa? Surah apa? Nama surah. Ada satu surah tu dia mula ayat pertama huruf muqatta'ah, ayat kedua pun huruf muqatta'ah. Siapa nak? Surah apa? Oh ya, ada orang belakang tu. Nak ustaz tu. Okey, Asyura. Surah berapa? Nombor berapa? Surah nombor apa? Surah Asyura. Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Belakang nak jawab. Rumaisa. Asyura surah nombor berapa? Surah 42. Ingat? Surah 40. Jadi ada satu surah tu dia ada 2 huruf muqatta'ah, surah 42. Apa dia mula dia? Ha mim, kemudian ain, sin dan jadi ada 2. Sebab itulah akhirnya kuranglah surah. Nampak tak? Huruf muqatta'ah ada 30. Tapi dalam surah ada 29 sebab satu surah ni ada 2 dalam tu. Boleh? Dapat? Cuba buka surah 42 tu. Surah Syura.
42. Ni ha mim ain sin qaf. Okey. Ini maklumat yang kedua. Okey, yang seterusnya maklumat yang ketiga keempat saya nak ringkas je. Yang pertama ni lah kita dah tahu sedikit sebanyak. Kita dah mendalam sikitlah. 14 surah yang dimulakan dengan as-sana'u lillah, pujian-pujian kepada Allah dalam bentuk apa? Alhamdulillah, dalam bentuk tabarak, dalam bentuk tasbih. Ada sabbahalillah, subhanalladzi, lagi yusabbihu dengan sabbih. 4 cara tasbih. Okey. Kemudian huruf at-tahajji ni, huruf muqatta'ah ni ada 29 surah ni. Baik, seterusnya yang ketiga. Yang 3A 3B ni sebenarnya dia sekali Cuma beza dia mula dengan an-nida'u li Rasulillah. Panggilan kepada Rasulullah. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddathir. Kan? Itu semua adalah seruan kepada Nabi. Ada 5 surah yang dimula dengan nida Rasulullah. Dan ada satu lagi nida juga dengan apa? Kepada manusia, kepada umat. Betul surah apa? An-Nisa, ya ayyuhan nas. Kemudian surah 5 Al-Maidah mula dengan la ayyuhallazina amanu. Masya-Allah. Surah 22 tak sampai lagi. Apa dia? Mula dengan apa surah 22? Kita cek, tengok ramai-ramai. Ya ayyuhan nas. Nampak? Ini semua an-nida'i li ummat Rasul. Surah 49 Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu. La tuqaddimu bayna yadillah. Okey, surah 60. Surah apa ni? Al-Mumtahanah. Sebut nama baru dapat nombor tak dapat. Okey. Sebut nama. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Nampak Jadi ada berapa surah yang mula dengan seruan kepada Nabi? 5 surah. Ada berapa surah yang mula dengan seruan kepada umat Nabi? Ada 5 juga. Okey, ni yang seterusnya. Baik. Yang keempat, mula dengan jumlah khabariyah, khabar. Ni khabaran. Ini banyaklah, ini banyak, ada 23 surah. Kita tak nak jelajah satu-satu. Contohnya surah At-Taubah, Bara'atun minallah. Contohnya surah Al-Anfal, surah Al-Anfal mula dengan yas'alunaka 'anil anfal dan lain-lain lah. Okey, ni yang keempat. Dapat Kemudian surah yang mula dengan sumpah. Ada berapa? 15 surah mula dengan sumpah. Contoh surah 37. Was-saffati, saffa mula dengan qasam, sumpah. Dah belajar sumpah? Demi, mana dia? Mana-mana surah dia mula dengan demi. Banyak ada berapa? Ada 15 surah mula dengan sumpah. Kemudian ada 7 surah mula dengan syarat. Iza tu syarat. Iza waqa'atil waqi'ah. Bila telah terjadinya apa yang pasti terjadi. Apa dia? Kiamat. Syarat dia. Apa syarat nak berlaku kiamat? Dia mesti ada. Cuba tengok. Kenapa? Antaranya Ustaz nak beritahu, kenapa awak kena tahu pembuka surah ni dimula dengan apa? Supaya kita faham surah tu punya inti dia. Dia nak cakap apa? Jadi kat sini, apa syarat untuk berlaku kiamat? Jadi kat sini apa dia? Diceritakan semua di bawah ni. Dia mesti apa? Mesti gunung hancur. Kemudian wabustatil jibalu basa, lebur semua macam debu. Dan mesti apa dia? Ini semua dah berlaku. Maka kita itulah, ini dah lama kiamat. Kalau selagi tak ada benda ni, syarat kiamat belum cukup. Ini satu. Okey. Baik. Yang seterusnya al-amr, mula dengan perintah. Mula dengan perintah. Surah apa? Contoh surah Al-Jin. Qul uhiya. Qul tu perintah. Kan?
Contoh surah 96, surah Al-Alaq. Al-Alaq? Iqra, perintah baca. Contoh surah 109, surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul tu perintah. Ucapkan, cakap pada orang kafir, kan? Perintah. Contoh surah 112, surah apa? Qul huwallahu ahad. Contoh surah 113, Qul. 114, Qul. Semua tu perintah tu. Perintah apa? Sebutkan. Okey. Yang seterusnya lagi 3. Mula dengan istifham, pertanyaan. 76. Apa dia? Surah Al-Insan. Al-Insan? Hal ataka alal insan. Bukankah, adakah belum? Hal itu pertanyaan. Bukankah telah datang kepada manusia hina, kan? Hal ata alal insan. Kemudian hinum minad dahri lam yakun syai'am. Bukankah dulu manusia ni satu ketika tu ada waktu yang panjang yang mereka belum pernah disebut pun. Kita dengan umur dunia berapa lama dah? Dunia ni berapa lama tak tahu. Kita, nama kita berapa lama dah disebut? Nama kita lebih panjang kan, umur dunia lebih panjang disebut oleh orang. Tapi manusia sombong, kan? Padahal kalau ikutkan dia ni kedil, dia tak ada nilai pun, sikit je. Jadi tu mula dengan istifham, dah banyak. Surah An-Naba mula dengan amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Okey. Surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah, tu tanya. Jadi bila kita baca macam tu, starting surah ni kita dah nampak dah surah ni nak apa? Surah ni Allah tanya kita. Kalau cikgu tanya, bayangkan apa kefaedah kita dapat. Kalau mak tanya kita buat dek, tu nama dia apa? Tu nama dia apa? Bila kata kurang ajar, kan? Teruk tak? Tiba-tiba ni bukan mak kita, yang cipta mak kita. Dia tanya kita pun buat dek gitu je, boleh gelak-gelak, baca-baca santai-santai je. Tak rasa pun macam kena agak-agak kita kurang ajar, tak? Boleh kata tak? Sepatutnya hamba ku ni rupanya mana lagi teruk? Kita mana lagi besar? Yang patut kita jaga Allah. Jadi penting untuk kita rasa benda tu. Jadi kan, jadi kadang-kadang dengan manusia kita nampaknya, tapi bila dengan Tuhan kita rasa tak ada masalah pun. Sedangkan berapa orang banyak pertanyaan Tuhan yang kita buat tak tahu je, tak rasa pun itu satu pertanyaan, kan? Sebab itu penting untuk kita sedar. Baik, ada 6 surah. Yang ke-9 doa laknat. 3 surah yang mula dengan doa laknat. Apa dia? Surah 83, wailun lil mutaffifin. Surah 104, wailul likulli humazatil lumaza. Surah 111, tabbat yada abi lahabin wa tab. Semuanya adalah laknat daripada Allah pula. Dan yang terakhir surah yang mula dengan at-ta'liliyah. Surah apa? Quraisy. 106, surah Quraisy. Apa dia? Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan orang Quraisy. Jadi ta'lil tu nama dia, kerana tu ta'liliyah. Jadi inilah mukadimah sikit tentang kepentingan kita memahami permulaan surah. Jadi surah Fatihah termasuk bahagian yang mana? Yang pertama as-sana'u lillah. Ustaz ulang balik. Bagaimana cara Allah buka surah? Ada berapa? 10. Pertama as-sana'u, sebut sama-sama, as-sana'u lillah, pujian kepada Allah. Yang kedua hurufut tahajji, huruf-huruf hijai. Yang ketiga an-nida'u li rasulillah, panggilan kepada Rasulullah. Yang ketiga B, an-nida'u li ummatir rasul, an-nida'u li ummatir rasul, panggilan kepada umat Rasul. Yang keempat al-jumlah al-khabariyah, melalui perkhabaran, jumlah perkhabaran. Yang kelima al-qasam, melalui sumpah. Yang keenam al-syartu, melalui syarat, persyaratan. Yang ketujuh al-amru,
melalui perintah. Yang ke-8, al-istifhamu, pertanyaan. Yang ke-9, du'aul la'nah, doa bagi laknat. Bagi laknat Dan yang ke-10, at-ta'lil, penjelasan sebab. Dapat 10 perkara. Okey, boleh bawa balik nanti ni. Info-info ni. Baik, hari ni kita nak masuk info ringkas surah Fatihah. Jadi sebelum kita nak masuk surah buku ni, kita tengok info ringkas surah Al-Fatihah. Berapa 10 4. Baik. Di surah Fatihah mengikut turutan mushaf dulu, merupakan surah pertama dalam Al-Quran. Itu maklumat ringkas dia. Yang kedua, jadi turutan penurunan ni dia ada dua jenis ya. Satu ikut apa? Susunan mushaf ni. Yang mana ni Nabi bertadarus dengan Jibril menyusunnya. Macam mana surah ni, surah Fatihah nombor 1, surah Baqarah nombor 2 kan? Sedangkan surah Baqarah turun bila? Surah Baqarah turun bila? Masa Nabi dekat Mekah ke? Masa Nabi dah hijrah ke? Masa Nabi belum hijrah? Surah Baqarah turun masa Nabi sebelum hijrah ke selepas hijrah? Selepas hijrah. Betul tak? Selepas hijrah. Maknanya sebelum hijrah 13 tahun. Ada banyak tak surah dah turun? Banyaklah. Tapi tiba-tiba surah Baqarah nombor 2. Kan? Kenapa surah Baqarah boleh tak nombor 2? Siapa yang susun? Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril ajar Nabi penyusunan macam ni. Tapi ketika turun, turun lain-lain. Turun tu waktu yang lain sesuai dengan keadaan. Ketika perang Badar, ayat Badar baru turun kan? Ketika wajib perang baru turun. Ketika itu dah berapa tahun dah Nabi dakwah. Itu sebab tu Quran ni kenapa demikian Allah susun macam tu, turun ni. Begitulah kita, sebab tu tadabbur penting. Kenapa kena tadabbur Quran? Antara bentuk tadabbur Quran, kenapa kena tadabbur? Tadabbur Quran ni lah masa Nabi turun tu, itulah salah satu bentuk tadabbur Allah kepada Rasul ni. Barulah rasa. Kalau kita baca kulit-kulit begitu saja kan, dia tak sampai pada keadaan kita. Jadi Quran ni Allah kata farraqna, apa dia? Al-Quranu surah 15, surah Al-Hijr. Farraqnahu li taqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin. Quran ni kami cerakin-cerakinkan dia. Tahu, farraqna maknanya Allah cerakinkan dia untuk Nabi baca kat manusia secara pelan-pelan. Kan? Maksudnya kenapa kena macam tu? Bila Quran ni sampai kat kita dalam keadaan kita tengah buat kerja dia, Quran jadi penawar kita. Nabi tengah rasa apa? Sedih, ditentang kan? Turun surah Yusuf sesuai dengan keadaan Nabi tengah sesak tu. Allah kata rupanya ada orang lebih lagi rasa penderitaan lebih daripada kamu. Jadi lega tak macam tu? Lega kan? Kadang-kadang kita ni accident, sakit kaki, lepas tu kita masuk tengok lah, rupanya ada orang lebih teruk, bukan kaki je, habis semua dia lagi teruk. Jadi kita rasa apa? Terubat. Apalah sangat kerja aku ni. Begitulah surah ni turun tu sesuai dengan keadaan. Sebab tu kita bila tadabbur nak relate dengan keadaan kita masing-masing juga. Lepas tu Quran Allah kata perlu kita tadabbur. Tapi macam mana nak tadabbur? Nak mula dengan apa? Mula dengan surah Al-Fatihah. Okey. Kemudian itu menurut susunan mushaf. Jadi faham macam mana cara disusun tu. Nabi susun dengan Jibril menerusi pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Baik. Yang kedua, jadi cara yang sebenarnya kesimpulannya, cara susun Quran ni adalah wahyu, bukan pandai-pandai. Daripada surah 1 sampai surah 14 itu susun dengan wahyu, aturan wahyu. Okey. Bukan ijtihad ulama ke, bukan. Baik, yang kedua turutan mengikut penurunan wahyu. Jadi surah ni surah apa? Surah yang ke-4. Ada pendapat surah 4, surah yang ke-4. Mungkin ada yang lain, mungkin yang ke-5 dan sebagainya lah. Saya ambil yang ni. Surah ni turun selepas surah Al-Muddathir
sebelum surah Al-Masad. Itu menurut pendapat lah. Okey. Nombor muka surat surah Al-Fatihah, surat nombor 1. Jumlah muka surat dalam surah Al-Fatihah 1 muka je. Fasa penurunan Makkiyah, iaitu turun sebelum hijrah. Bilangan ayat sebanyak 7 ayat. Surah sebelumnya tiadalah. Dan surah selepasnya surah Al-Baqarah, dan dia berada di juzuk 1. Surah-surah yang dimulai dengan hamdalah ni ada 5 surah. Surah apa? Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Sabah dan surah Fatir tadi. Baik. Nama-nama surah Fatihah. Okey, serta dalil dia. Baik. Kita ambil ni pula maklumat sikit. Nama-nama surah Fatihah ni sangat banyak, sebab ni antara surah yang teragung. Agungnya sesuatunya bila banyaknya nama dia. Kan? Jadi sini saya nak kongsi 5 nama je dengan hadis Baik, cuba tengok. Boleh salin sikit ni. Jadi nama pertama surah Al-Fatihah. Jadi nama-nama yang saya bagi ni semua nama yang Nabi sendiri sebut. Ada juga nama surah Fatihah yang bukan Nabi, tapi para ulama yang letakkan nama dia lah, nama lain. Tapi saya bagi 5 ni saja berdasarkan dalam hadis-hadis Nabi lah. Ada banyak lagi lah, 20 lebih lagi nama dia. Yang pertama surah Al-Fatihah, nama dia Al-Fatihah. Dalam Sahih Bukhari Nabi sebut la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Jadi nama ini disebut oleh Nabi mana ketika mana kita solat, tidak sah solat bagi orang yang tak mula dengan bacaan surah Al-Fatihah. Nama kedua, nama dia Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dalam Sahih Muslim ni ada riwayat yang berbeza sikit lah. Ni Darul Quran hadis belajar. Mungkin jelas sikit kan. Antum baca riwayat kan? Ustaz, dia belajar riwayat tak dirayah kan? Okey, alhamdulillah. Baik. Yang kedua Ummul Quran. Ini dalam sebuah hadis Sahih Muslim, man shalla solatan, siapa yang solat dengan satu solat, lam yaqra' fiha bi Ummul Quran, tidak mulai dengan bacaan Ummul Quran. Ini maksudnya Nabi masukkan apa ni Ummul Quran? Surah Fatihah. Ataupun nama lainnya bi Ummul Kitab. Maksud dia apa? Surah Fatihah. Fahya khidajun, maka ia sia-sia. Khidaj, sia-sia. Nabi sebut 3 kali. Okey, ni dalam Sahih Muslim nombor 395. Ni nama yang kedua. Nama yang ketiga Sab'ul Masani. Nanti kita akan masuk ayat ni. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Ni surah Al-Hijr ayat 87. Nama surah Fatihah yang ke berapa? Sab'ul Masani yang ketiga. Nama yang keempat, nama dia As-Salah. Nama surah Fatihah nama lain, nama dia apa? As-Salah. Nabi sebut dalam hadis dia, qasamtu solah baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan solat. Solat di sini maksudnya apa? Bukan solat kita tu. Dalam hadis ni, qasamtu solah, solat ni bukan solat tu. Maksud solat Nabi ni maksudnya surah Fatihah. Ni maksud Nabi surah Fatihah. Syarah hadis dia surah Al-Fatihah. Aku bahagikan solat. Allah ni hadis qudsi hadis qudsi daripada Allah. Dia Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi ni, aku bahagikan solat, iaitu surah Fatihah tu, di antara hamba-Ku dan diriku, 2 bahagian. Jadi bila kita baca apa? Ayat hadis ni panjang. Bila hamba-Ku baca alhamdulillahirabbil alamin, kan? Allah kata, aku kata apa? Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim, Majidani apa dia? Abdi, hamba-Ku memujiku. Maliki yaumiddin asna alai abdi, hamba-Ku menyanjungku. 3 itu untuk aku. Itu bahagian Allah. Puji-puji kepada Allah. Kemudian hamba-Ku baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini bahagian hamba aku, dan dia akan dapat apa yang dia minta. Jadi nampak surah Fatihah Allah bagikan 2 bahagian. Daripada alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, bahagian siapa? Hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ad-dallin, bahagian siapa? Kita, hak hamba. Allah jawab setiap kita baca tu. Jadi kita kena hayati benda tu bila kita baca. Okey. Itu nama dia As-Salah, nama yang. Dan yang kelima
ad-du'a apa dia? Ketika dalam hadis yang sama juga, wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hamba-Ku, dia berdoa. Wa li 'abdi ma sa'ala, sa'ala tu maknanya dia doa. Sebab tu makna nama dia yang kelima ad-du'a berdasarkan hadis ni. Okey. Tanya lagi sekali. Ada berapa nama surah Fatihah berdasarkan yang kita belajar setakat ni? Pertama Al-Fatihah, pembuka lah. Yang kedua Umul Kitab atau Umul. Yang ketiga Sab'ul Mathani, ni dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Yang keempat As-Salah. Yang kelima Ad-Du'a. 5 inilah nama surah Al-Fatihah. Okey. Habis tentang kelebihan. Okey, baik. Kita terus masuk pada pembelajaran buku kita. Boleh buka muka surat pertama dulu, mukaddimah dulu. Kita nak tengok sebuah hadis, sebuah kata-kata asar daripada At-Tabi' Al-Jalil. Siapa? Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini adalah anak murid kepada sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ya, dia dalam madrasah Ibnu Abbas. Dan dia ni hebat, salah satu ulama yang unggul zaman dia. Jadi dia murid besar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Al-Hasan Al-Basri dia kata, kita baca asar ni. Semua ada buku Oh, tak nampak pula. Nampak ke ni? Antum ada buku, tengok takut tak kecil. Baik, kata Al-Hasan Al-Basri, innallaha, boleh ikut saya baca innallaha auda'a ulumal kutubis sabiqati fil Qur'an thumma auda'a ulumal Qur'ani fil mufassal thumma auda'a ulumal mufassali fil Fatihah faman 'alima tafsiraha kana kaman 'alima tafsir jami'il kutubil munzalah. Kalau boleh antum hafal ni, yang ni kata-kata ni penting. Kata-kata tabi'in Al-Hasan Al-Basri ni. Sekali lagi, siapa yang boleh cepat hafal? Last susah nak kita boleh bagi kuis lagi. Baca kata-kata ni. Apa pertama? Innallaha auda'a ulumal kutubis sabiqati fil Quran. Apa maksud dia tu? Sesungguhnya Allah telah pun meletakkan ataupun meninggalkan, Allah telah masukkan, letakkan ulum, ilmu al-kutub, maknanya apa? Di dalam kitab-kitab as-sabiqah yang terlalu fil Quran, dalam Quran. Jadi dalam Quran ada ilmu kitab apa? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Dalam asal yang lain dia kata ada 104 buah kitab yang pernah turun. Dan yang terakhir Quran. Maknanya semua tu, Suhuf Ibrahim, semua yang rupanya ilmu dalam kitab tu dah ada dekat mana? Dalam Quran dah. Dalam Quran dah. Jadi cukup kita ambil Quran pun cukup. Kan? Jadi siapa yang belajar Quran, dia jadi pakar dengan semua kitab-kitab lain sebenarnya. Tapi mesti faham dia lah dengan macam-macam selok-belok ilmu dalam Quran tu. Yang kedua, summa auda'a ulumal Qur'ani fil nampak? Kemudian Allah himpunkan semua ni tadi dalam Al-Mufassal. Al-Mufassal tadi kita dah belajar mula-mula tadi. Surah apa? Juzuk 26 ke bawah? Ke bawah, surah-surah Mufassal. Jadi semua tadi tu pula dikecilkan lagi, dia mampatkan lagi kan. Orang kata dikompakkan lagi dalam surah Al-Mufassal. Jadi kurang-kurang surah Mufassal kalau tak boleh hafal Sab'un Tiwal, hafal surah Al-Mufassal lah. Dah hafal dah?
Al-Ahqaf sampai belakang. Siapa yang dah hafal habis surah 46? Ada belum Surah juzuk 27? Siapa dah 27 sampai 30? Belum lagi. 28 sampai 30. Masya-Allah. Yang lain ada lagi? 29, 30? Tak apa, kita teruskan hafalkan. Jadi ada apa ni? Dikumpulkan dalam surah-surah ni. Kemudian summa auda'a ulumal mufassali fil Fatihah. Kemudian Allah himpunkan lagi dalam surah mufassal tadi pula, ringkaskan lagi dalam surah apa? Al-Fatihah. Siapa dah hafal surah Fatihah? Alhamdulillah, kira selesai lah tu juga. Alhamdulillah kan. Surah Fatihah lah sekurang-kurangnya. Tapi maksudnya ni apa ni? Bila sebut ulum jamak kepada al-ilmu kan. Al-ilmu jamak dia al-ulum. Apa maksud al-ilmu? Takrif ilmu dalam fiqh ada kan? Apa ilmu? Al-fiqhu, al-fahmu maksudnya. Ilmu tu maksudnya faham. Jadi kalau kita hafal je tapi tak faham lagi, ilmu dah dapat ke belum? Belum lagi. Sebab tu antum hafal, jangan sekadar hafal saja. Lanjut dengan faham. Faham Hafal lanjut dengan faham. Dan nak faham Quran ni mesti melalui alat-alat dia. Apa dia? Bahasa Arab. Kan? Bahasa Arab dari mana nak ambil contohnya? Dari Quran sendiri. Kalau awak belajar mirwah ni tak jumpa dalam Quran. Fil ada dalam Quran? Tak ada. Sebab tu nak faham Quran, bahasa Arab daripada mana? Quran sendiri baru jadi. Dan hadis Nabi baru jadilah. Tapi nak belajar contoh-contoh tu untuk buat ayat, ya lainlah kan. Tapi akhirnya kita nak pergi kat mana? Nak ambil dalam Quran tu sendiri. Sebab Quran lah asas utama. Matan Jurumiyah tu sebenarnya dibina daripada mana? Siapa yang bina? Siapa yang ada belajar Matan Jurumiyah? Asal dia sejarah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Kan? Zaman siapa? Siapa yang suruh? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tu. Dia kata apa? Unhu hadan kan? Nahwu. Ikut yang ni. Sebab apa? Dah banyak orang rupanya salah. Dia sebut lahan kesalahan dalam baca dia. Makna menjadi lain, lari makna. Kan? Jadi itu nahwu ni semua tu adalah daripada mana? Daripada kitab Allah yang mulia ni, Quran ni. Baik. Untuk itu kita kena jelas matlamat saya belajar Quran untuk memahami dia supaya apa? Ayat Quran ni benar-benar kita beroleh ilmu daripadanya. Baik. Jadi nak mula dengan apa nak faham? Surah Al-Fatihah. Okey. Sebab tu kata kesimpulan Al-Hasan Basri kata apa? Okey, step pertama tadi apa? Semua ilmu dalam kitab-kitab dulu kan? Banyak kitab kan? Kitab Taurat dan banyak tu semua kumpul kat mana? Al-Quran. Dan daripada Quran kumpul kat mana? Surah Al-Mufassal. Kita tengok. Okey, dulu ada kitab apa? Taurat. Lagi Al-Injil. Kan? Semua ni dan lain-lain lah, Zabur. Kumpul kat mana dalam apa? Al-Quran. Al-Quran ada berapa ayat? Al-Quran ada berapa ayat? 6,236. Okey, banyak tak? Yang ni lagi banyak ni. Sekarang dah kurang sikit, tinggal 6,236 ayat je. Tapi susah lagi tak kita? Ustaz, 6,236 ayat. Payah juga nak faham semua ayat ni. Kan? Kemudian daripada 6,236 ayat masuk kat mana? Nama surah tu Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal daripada juzuk berapa? Juzuk 26 hingga 30. Surah apa? Al-Ahqaf sampai An-Nas. Ada yang pendapat surah Qaf, tapi tak apa, kita lengkapkan juzuk. Daripada Mufassal tadi pun payah lagi, banyak lagi surah ni. Juzuk 30 je ada berapa surah? Juzuk 30 ada berapa surah? Surah An-Naba sampai surah An-Nas berapa surah?
Tak pernah kira kan? 37 surah tu dalam tu. Kan? Jadi daripada surah An-Naba, An-Nas pun dah banyak surah dah. Juzuk 29 berapa surah? Al-Mulk sampai Al-Musalat berapa surah? 11 surah. Kan? 11 surah. Campur pula 37 campur 11. 48 dah. Banyak dah tu kan. Jadi kita masih banyak. Lalu Allah yang Maha Penyayang ni, dia buat apa lagi? Summa auda uluma mufassali fil Fatihah. Al-Fatihah. Masya Allah. Sayangnya Allah kat umat akhir zaman ni. Kan? Sayangnya Allah kat kita. Kalau tidak, kita pun jadi macam umat Nabi Musa. Apa dia Allah cela dia? Cuba buka surah 62 ayat 2. Surah 62 ayat 2. Buka? Boleh? Ada Quran. Surah 62 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Cuba. Quran tak ada kan? Sorry. Quran tak ada kan? Dia pun tak bawa Quran. Tak apa. Jadi kita nanti kelas tadabbur ni dengan ustaz lah. Anak ajar buku teks kita. Apa buku teks kita? Al-Quran. Itu je. Cukup. Kita tadabbur, kita akan jelajah Quran tu. Ayat ni jawab dengan ayat ni. Ayat ni jawab dengan ayat ni. Itulah yang kita nak belajar. Faham Baik. Jadi surah 62 ayat yang ke-5. Tengok apa Allah kata? Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amathalul ladzina humilut taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himali yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Okey, ayat ni ayat bentuk apa? Ayat ni ayat celaan. Ayat ni. Dia ayat Quran ni kalau usul tafsir ada macam-macam jenis. Okey. Apa Allah buat perumpamaan ni? Amsal daripada Allah. Jadi bila kita macam kat dalam sekolah, kat dalam ni, cikgu buat perumpamaan kepada murid-murid dia. Dia ni macam mak jenin. Awak rasa macam ni? Awak ni macam mak jenin lah. Agak macam ni? Rasa apa? Faham tak maksud dia? Mak jenin macam apa? Kuat berangan kan contohnya. Lagi apa ni? Ada benda-benda yang mungkin boleh menyebabkan kita apa? Rasa sakit tak hati? Kan kalau kita cakap benda yang kan? Jadi sekarang itu bila dalam manusia ni perlukan benda tu untuk rangsang hati dia. Quran hati. Tapi bila Allah buat, kita rasa relax je. Patut tak? Jadi Allah gambarkan Quran ni, kenapa masyarakat hari ni Quran ni bila yang bukan Quran hati dia tersentuh. Tengok cerita pun boleh nangis kan. Tapi bila Quran Allah kata ulaika yunadau mim makanin ba'id. Allah kata mereka ni bila dengan Quran, dengan kalam aku, macam orang yang panggil tempat jauh. Tak rasa apa-apa pun. Bila panggilan Quran tu, ayat-ayat dia walaupun meniti di bibir semua, tapi tak rasa apa-apa pun. Seronok je boleh. Bila baca ayat yang menakutkan, dia tak tersentuh pun. Kan? Jadi kita kena sedar. Ini contoh golongan siapa sebenarnya? Golongan ni. Jadi Allah kata perumpamaan orang yang humilut Taurat. Apa humilu? Makna dia kat sini kan? Benar bukan kalau ibu dia sebut apa? Humilu? Hamil. Hamil maknanya apa? Bawa. Yang dia kandung tu dia sayang ke tak? Sayang. Itu nama dia humilu. Yang dimasukkan humilu ni adalah kita bawa satu beban, tapi beban tu kita suka. Beban tu adalah beban yang sepatut kita jaga, sebab beban yang kita bawa tu adalah beban yang akan menyenangkan kita nanti. Itu nama dia humilu. Mana ada orang hamil kan? Dia sanggup ke? Walaupun dia buat benda yang mungkin fahsyat ke zina pun, tapi sayang tak? Sifat dia macam tu. So Allah guna perkataan humilu ni
Maknanya Quran ni memang satu, seolah ramai manusia rasa Quran ni beban. Tengok zaman Nabi kan. Ya, tapi untuk apa sebenarnya? Untuk selamatkan kita sebenarnya. Benda yang kita kena sayang, benda yang mahal. Jadi kenalah berat sikit Quran. Jadi sifat Quran ni, ya, kita kena hamilkan dia. Oh, hamilkan dia, memikul dia dengan penuh apa? Tengok ibu bila hamil, apa jadi kat badan ibu tu? Besar satu. Lepas tu muka dia macam-macam tumbuh. Dulu dia jaga muka dia licin, tak ada jerawat, tiba-tiba jenuh jerawat tumbuh pula. Kan? Jadi kerana dia pikul kandungan dia tadi, menyebabkan banyak benda di tubuh dia yang dia tak suka muncul. Betul? Begitulah kita. Kalau kita betul-betul nak ambil Quran ni, memang kita akan lalui banyak benda yang kita agak-agak dulu susah, tak suka. Tapi itulah nikmat. Antum nak saibatkan Quran, ramai orang mungkin apa? Cabaran, penuh cabaran. Tengok Nabi, mudah tak? Tapi sebenarnya bagi orang beriman apa? Itulah kenangan indah dia. Itu yang seronok tu. Antum nak hafal Quran senang tak? Susah kan? Tapi bila dapat indah tak? Bila dah faham lagi indah tak? Dah faham tak sikit ni? Rasa tak Quran ni rupanya macam mana? Nampak tak Quran ni awak kena buat apa sekarang? Sikit lah. Lepas kita terang tadi, banyak tak rupanya saya dah hafal Quran, rupanya banyak lagi yang saya kena tahu tentang Quran. Betul tak? Banyak lagi. Yang itu saya nak sedarkan antum semua yang Allah muliakan ni, hafal Quran adalah mahal. Hafal betul-betul. Tapi ingat, hafal untuk dapat apa Quran ni? Dapat sijil syahadah? Itukah goalnya? Bukan sekadar itu. Untuk apa? Al-Quran jadi apa? Jadi apa? Imam kita. Quran mesti jadi imam kita, depan kita, pemimpin kita. Bila hafal, contohnya awak dah hafal ayat apa? Ayat tu bila awak nak buat satu, awak teringat ayat ni. Awak nak apa? Nak sedekah kedekut. Oh, awak ingat ayat surah 2 ayat 28. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Apa kedekut ni? Ini perangai syaitan ni. Awak terus. Jadi ayat itulah yang dorong awak suka buat kebaikan. Itu tujuan hafal. Awak boleh ingat ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Tapi sebab tu kena faham apa yang dihafal. Kalau hafal saja kita tak faham, kita akan hilang dan ayat tu hanya lagu saja, berlalu begitu saja. Dia tak capai maksud ayat tu yang kita nak dapat masuk ke mana? Ke sini. Baik. Jadi sekarang ni satu umat yang Allah cela, yang Allah suruh mereka ni ambil kitab dia. Taurat kitab apa? Kitabullah. Al-Quran kitab apa? Kitabullah juga. Injil kitab apa? Kitabullah. Jadi umat ni sama tak dengan kita hari ni? Sama. Mereka ada kitab tak? Ada, cuma beza nama je. Nama dia tahu? Kita hari ni nama dia apa? Quran. Mereka ada nabi tak? Nama nabi dia siapa? Musa alaihissalam. Kita pula nabi kita siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Sama. Dua-dua ada. Itu persamaan umat ni. Tapi tengok apa yang jadi pada mereka. Summalam yahmiluha. Tengok Allah kata. Kemudian mereka tak mau sanggup korbankan untuk jaga dia sungguh-sungguh Quran. Jaga apa? Jaga bacaannya, jaga kefahamannya, sebarkan dia, sampaikan. Kan? Akhirnya apa berlaku? Allah kata mereka ni kamasalil himari yahmilu asfar. Apa ni? Ini satu bentuk celaan Allah ni yang besar. Kalau kita kata awak ni macam keldai lah. Tahu keldai? Sakit hati tak? Kelik kitab tebal-tebal ni, tapi rupanya dalam tu satu apa pun tak faham. Macam apa? Itu umpama Quran. Kenapa Allah sebut dalam Quran? Untuk siapa? Bukan untuk depan ni, untuk saya. Faham tak? Bila baca Quran, untuk siapa? Ustaz juga. Saya, ustaz ni, kalau baca Quran tak faham, ustaz pun boleh jadi macam keldai juga. Nampak tak? Baru kesan. Kita Quran untuk kita dulu. Bukan nak tengok ini, geng ni lah ni. Bukan. Kalau tidak, Quran tak ada manfaat lah untuk kita. Itu maknanya mahjur dengan Quran. Kita letak Quran bukan cermin dia. Bahaya. Jadi Allah yang sayang ni ditegur kita dengan teguran yang mendalam. Dan ayat ni. Jadi Quran lepas ni kita nak buat apa? Baca, hafal betul-betul. Untuk apa? Faham dengan mendalam maksud-maksud dia. Dan untuk supaya diri kita ni hidup dengan roh Quran dalam jiwa kita.
bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm. Surah apa? Al-Ankabut 29 ayat 49. Ayat tu. Quran ni ayat-ayat yang kat mana tempat dia? Kat sini ke kat sini? Quran. Ramai sekarang bila tak faham Quran, sebenarnya Quran tu dekat mana? Oh, sini. Belum masuk sini lagi. Sedangkan Quran apa? Ayat-ayat yang ada dalam dada orang yang diberi ilmu. Surah 29 ayat 49. Itu Allah kata. Itulah Quran. Tempat simpan Quran di sini. Jadi ilmu kefahaman tu. Jadi kalau kita tak buat macam tu, tak usaha, kita takut jadi golongan yang dicela oleh Allah macam ni. Mereka bawa ni dengan nama, gunakan nama, ya Quran saya ni, tapi rupanya apa yang kamu baca, apa yang kamu boleh dapatkan, terangkan sikit kepada saya pun tak tahu apa yang saya baca. Patut tak jadi umat macam tu? Patut tak? Tak patut. Kita kena ubah jalan tu. Boleh Jadi ini Allah kata apa? Kaum yang terburuk. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Inilah seburuk-buruk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Banyaklah pendustaan dia lah. Sampailah dia ubah pula lagi dan sebagainya. Baik. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Allah namakan inilah perbuatan zalim. Kenapa zalim? Ramai orang dia nampak dia zalim dengan manusia, dengan haiwan, dengan kawan dia, dengan mak dia, kan? Zalim dengan mak macam mana? Derhagakan ibu lah. Ibu cakap tak dengar, ibu suruh buat malas-malas, zalim lah, kan? Ataupun ayah bagi barang, awak guna ke benda lain. Ayah bagi kereta, motor supaya pergi sekolah lah contohnya, awak pergi melencong ke lain, kan? Buat benda yang ayah tak suka, zalim. Okey, zalim kita dengan Allah pernah nampak tak? Apa dia? Allah bagi apa? Allah bagi kita apa? Iman. Nikmat. Apa nikmat dia yang paling besar? Nikmat Allah paling besar? Ya ke? Apa dalil nikmat Allah paling besar? Allah yang bagi nikmat ni nama dia apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman tu sinonim dengan nama Allah yang Maha memberi nikmat. Ar-Rahman. Apa nikmat Allah paling besar? Surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan? Ada berapa ulangan tu? 31 pengulangan dalam surah tu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi cerita pasal nikmat-nikmat yang mana yang kamu nak dustakan, Allah mulakan dengan apa dulu? Sebelum yang lain. Allamal. Ya, itulah nikmat paling besar. Awak ada mata pun, telinga ke, ada rumah besar pun, bila kita tinggal Quran, tak ada guna apa-apa lepas kita mati. Sebab itu sebelum Allah mula nikmat yang lain tu, nikmat yang paling besar Quran. Tapi ramai manusia tak nampak nikmat tu. Kamu tak ada nilai nikmat-nikmat yang lain tu tanpa Quran. Jelas? Sebab itu Allah kata Ar-Rahman, aku ni Maha Penyayang, pemberi nikmat. Tapi apa nombor satu yang aku mulakan? Allamal Quran. Itulah nikmat paling besar bila kita dapat Quran. Sebab itulah Nabi, masa Nabi dekat Mekah dulu, kan? Kat Mekah, orang Mekah ada tak yang kaya? Kaya siapa? Umar. Lagi Abu Bakar kaya, sahabat Nabi. Abdul Rahman bin Auf pun kaya juga masa dulu dah. Abu Jahal kaya tak? Kaya. Semuanya kaya. Mus'ab bin Umair kaya, kan? Jadi Nabi ni datang kerana mereka tak pandai cari kekayaan ke apa? Nabi ni dulu bawa Quran sebab nak bantu supaya awak ni tak reti cari kekayaan ke sebab apa? Sebab kekayaan awak tu tak ada nilai apa-apa, tapi awak hidup dalam kesesatan. Jadi nikmat yang paling besar sebenarnya hidayah. Daripada mana sumber hidayah? Al-Quran. Jadi awak sekarang kena ubah. Nikmat yang paling besar dalam kepala saya sekarang, apa nikmat paling besar? Al-Quran. Tanpa Quran, kita enjoy lah nikmat lain tu, ya, sekejap je. Lepas tu awak akan binasa. Faham? Jelas? Lepas Allah sebut Quran, Allah kata apa? Khalaqal. Jadi apa dekatnya manusia dengan Quran? Insan tak akan ada nilai, dia akan hina tanpa Al-Quran.
Allah tak cakap yang binatang lain, kucing ke, anjing ke, yang lain ikut dia nak buat apa. Kamu kalau hidup kamu tanpa yang sebelum kamu Allamal Quran, kamu tak ada apa? Tak ada nilai di sisi Allah. Penting tak Quran? Jadi kita nak belajar Quran, nak faham dia, kemudian nak buat apa? Amalkan. Lagi? Semua kat sini ni tahfiz ni. Yang belakang dia dah pendukung kita ni, yang makcik-makcik belakang pendukung anak-anak ni. Cikgu Roslan, kita nak buat apa dengan Quran lepas ni? Sebarkan berdakwah dengan Quran. Berdakwah manusia apa? Hujah daripada Quran. Keluarkan. Orang tak tahu Quran ni. Ni ayat dia dalam ni rupanya. Ayat dia dalam ni. Kita beritahu rupanya ada ayat Allah tegur kita dalam ni. Halakan semua manusia untuk rujuk Quran dalam hidup. Tapi macam mana nak buat macam tu? Kenapa saya tak mampu buat? Sebab saya pun tak faham lagi macam mana saya nak buat. Saya tak tahu ayat apa yang rupanya dalam ni. Betul tak? Jadi kita tak mampu untuk buat. Kan? Jadi itu yang kita kena betulkan, supaya tak jadi golongan yang melakukan seburuk-buruk perkara pada zaman ni. Okey. Itulah sebab tu kata kesimpulan daripada ni, tengok kata Al-Hasan Al-Basri Jadi Allah ni dah kumpulkan untuk mudahkan umat akhir zaman ni. Dengan dalam surah Al-Fatihah. Faman 'alima tafsiraha, siapa yang tahu tafsir surah Fatihah ni, kana kaman 'alima tafsira jami'il kutubil munzalah. Sama seperti dia telah tahu tafsir semua kitab yang pernah diturunkan. Maknanya sekarang jalan kita lebih mudah. Apa dia? Kita nak mula dengan apa? Nak faham Quran? Surah Al-Fatihah. Fahami surah Al-Fatihah. Fahami dari selok-belok, terjemahannya, i'rabnya, tasrif kalimahnya dan sebagainya, sikit sebanyak. Dan tafsiran-tafsiran dia. Baik. Okay, kita tengok sedikit. Terus kepada lanjutan. Jadi ini penulis dia Baharuddin Ayyuddin Hafizahullah, guru kami lah di Semak Quran ni. Nafa'ana bi'ulumi fid darain. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmu yang dia curahkan dalam kitab ni sepanjang perkongsian kita pada hari ni. Baik. Pertama, ni tajuk kita, Fadlu Suratil Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah. Okey. Jadi penulis ni dia buat konsep ni pertanyaan dalam bentuk tanya. Antum lepas ni baca Quran kena banyak macam tu. Timbulkan sikit tanya. Kenapa? Supaya dapat hikmah daripada ayat. Baik, sebutkan keutamaan surah Al-Fatihah. Apa jawapan dia? Surah Al-Fatihah adalah sebuah surah yang penting dalam kehidupan seorang Muslim dan wajib dibaca berulang-ulang setiap hari. Oleh kerana itu Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah ni, surah apa ni? Surah Al-Hijr, surah 15 ayat yang ke-87. Okey. Ustaz nak seorang baca, siapa yang boleh? Awak mai. Betul awak passing sebelah awak depan ni ke? Boleh? Baca ayat ni yang lain ikut. Dua tempat boleh. Dua tempat apa? Passing mic tu. Ustaz punya suara tak sedap sangat. Ni ada yang anak-anak ni lagi sedap ni kan? Yang mak-mak mesti nak dengar suara-suara dia orang kan? InsyaAllah. Okey. Baca surah ni, letak amus dulu, betul baca terus ayat Okey. A'udzubillah. Yang lain ikut boleh? Syaitanirrajim. Sekali lagi tak apa? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. Okey. Jadi ini ayat ni ada tafsiran Allah sebutkan walaqad atainaka, dan
demi sesungguhnya kami ataina telah memberikan oleh kami, atau kami telah berikan ka ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'am minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Cuba awak terjemah balik. Terjemah ikut awak. Ikut ni pemula, ikut yang awak faham terjemahan dia. Boleh? Cuba. Ikut sini. Jadi 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa 7 ayat yang berulang-ulang? Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Berapa kali kita ulang? Jom kita kira. Betul ke dia ulang-ulang? Fatihah kita ulang-ulang? Bila kita ulang? Dalam solat berapa kali? 17 kali. Berapa? Sehari. Okey. Kemudian kalau seminggu berapa kali? Seminggu kita ulang berapa kali? 119 kali satu minggu. Betul? Kalau sebulan kita ulang berapa kali? 520 kali kan? Sebulan. Kalau setahun cikgu? Cikgu Roslan dah tak ingat? Sini kita. Setahun berapa? Puan Aisyah? 6,205 kali 1 tahun. Bayangkan. Banyak tak ulang? Banyak kan? Siapa dah boleh terjemah semua surah Fatihah dengan baik? Boleh tak bagi sikit ulasan sikit surah Fatihah ni? Benda-benda macam tu. Jadi kita tengok. Jadi kita ulang sesuatu yang kita ulang banyak kali menjadi rutin kita. Tujuannya kenapa? Menunjukkan benda ni sangat penting dan mustahak. Allah nak kita sentiasa apa? Lazimi dia supaya dia betul-betul lekat dalam jiwa kita. Dia betul-betul lekat. Kita kuasai dia. Jadi kalau kat sekolah kan, belajar sifir lah ke apa ke, dah berapa kali ulang? 6,205 kali. Tapi tak dapat juga. Agak-agak boleh naik tak kelas tu? Tak boleh. Jadi kita setahun kita dah ulang berapa? 6,205 kali. Kalau hidup awak baca surah Fatihah 10 tahun, berapa kali dah awak ulang? 62,050 kali. Tapi tak faham juga baca apa. Patut tak? Itu orang kata murid apa tu? Boleh tak kata tu murid bagus dia ni, dah baca semua dah, tapi tak tahu apa. Boleh puji ke tak boleh puji? Tak boleh tu. Nampak tak? Sedar tak kita bila Quran kita macam tu? Tapi bila lain baca Doraemon, tahu tak cerita dia apa? Baca buku Doraemon. Sini tak baca Doraemon dah, baca apa antum zaman ni? Tahu tak cerita daripada A sampai Z? Tahu pula kan? Tapi bila baca surah ni pernah tak tahu tu sebab apa? Sebab tak ada upaya nak tahu ataupun tak peduli nak tahu sebenarnya? Mana satu? Dua-dua lah. Satu tak peduli. Dia kalau ada peduli tu, dia akan cari jalan kan, nak bagi faham, betul tak? Dia akan cari jalan. Sebab banyak benda yang dulu kita tak tahu, kita cari jalan sampai tahu. Apa dia? Reti pakai bahasa Inggeris reti tak? Pakai gadget reti? Reti kan? Main game? Dulu tahu tak? Tak tahu, lepas tu belajar dengan siapa? Member kan? Sampai, dia tahu kat mana? Tu, PUBG tu sampai mana dah? Sampai camp mana dah awak tahu? Awak tahu lah ni barang kat sini, ni barang kat sini, ni barang kat sini kan? Awak tahu senjata ni apa, awak sini ada apa, semua tahu kan? Sebab apa tahu? Bahasa Inggeris tu, bukan bahasa kita. Kenapa kita boleh tahu? Sebab kita ambil, kita rasa benda tu pun tiba-tiba dengan Quran, kenapa tak tahu? Sebab saya tak perlu tahulah ni bukan kerja saya, macam tu. Mana yang akan selamatkan kita? Quran ke game tu? Nampak tak? Jadi kita sekarang ni rupanya hidup kita, hati kita kat mana?
sebenarnya? Jujurnya kat mana? Dengan Quran ni dah. Sini Ustaz yakin. Kalau tidak awak tak belajar Quran ni kan? Ustaz yakin antum ni ada cahaya dalam jiwa yang akan jadi penggerak Quran. Hidupkan Quran dalam hati antum sampai mana? Seluruh kita ni, dan Quran menjadi cahaya yang menerangi orang lain, asbab kita. Itu yang kita nak. Quran jadi cahaya diri kita dan menerangi orang lain sebab kita. Akhirnya timbul masyarakat yang semuanya faham Quran hasil kerja tangan kita. Nak tak macam tu? Yang itu yang kita nak tu. Boleh? Tapi kemampuannya lebih lah. Kalau awak baca saja, akhirnya orang panggil awak untuk apa? Untuk buat apa? Baca saja. Buat majlis lah. Panggil upah baca dalam Quran untuk majlis sajalah. Itukah yang Nabi ajar dulu? Sekadar itu Quran? Nabi buat apa Quran? Nabi bekerja dengan Quran. Quran jadi sebuah negara. Hebat tak? Hebat. Quran begitu. Quran ni Nabi bekerja, bertindak dengan dia. Quran ni hidup, membina sesuatu. Kan? Jadi itu yang kita nak jadi kat Quran. Sebab itu pertama Allah kata dalam ayat ni, demi sungguhnya kami telah ulang-ulang. Inilah dia, nombor 1. Jadi bila kita baca Fatihah, sebenarnya kita sedang baca seluruh Quran. Sebab itulah makna ayat ni. Walaqad ataina ni, maksud dia, demi sesungguhnya kami dah berikan, kurniakan kepada engkau 7 ayat yang berulang-ulang. Ada berapa? 7 ayat. Selebihnya wal Qur'anal azim. Apa tu? 6236 tolak 7. Ada berapa ayat? Balance. Quran ni 7 ayat. Kan? Al-Fatihah 7 ayat. Ni nama dia Sab'ul Mathani. Selebihnya ada berapa ayat lagi? 6236 tolak 7. 9 ayat ni yang mana? Sairul Quran, Quran yang lain. Jadi semua ni untuk perincikan maksud ni. Sebenarnya awak pernah baca buku tak? Ke sini suka baca tak? Ada yang suka baca buku? Kalau kita baca buku, nak beli buku, buku tu ada tulis kat belakang kan, supaya kita tahu isi buku ni cerita pasal apa. Kan? Betul tak? Ada pernah tengok? Biasa dah ada. Jarang kan? Jadi kita beli buku, kita bilik belakang dulu. Oh, sinopsis buku, ringkas buku tu. Oh, ini cerita dia. Jadi kita nak tahu lanjut, akhirnya apa? Kita pun tertarik dengan ringkasan dia tu. Macam syok aja buku ni. Tengok dia punya kata-kata ringkas buku ni. Ini best seller lah. Awak pun beli untuk tahu seluruh isi dalam buku tu. Kan? Sebab dia punya kandungan dia tu, dia punya kata-kata tu, ringkas tu, menarik perhatian. Betul? Sekarang ni kata-kata ringkas yang patut menarik perhatian kita, yang Allah suruh kita tanam, kita ulang berapa kali? 17 kali. Ada tak dia menarik awak pula untuk tahu isi seluruh ni pula yang ni? Macam awak beli buku tadi tu, sampai awak beli buku tu, awak baca pun khatam sampai habis kan? Tahu dah cerita dia apa. Oh, ini rupanya kisah dia, sampai kesimpulan lah. Tiba-tiba bila Quran, awak pun baca tadi tu, sinopsis Quran, dia menarik tak awak untuk lanjutkan tahu seluruh ceritanya dalam dia. Macam mana? Terangsang tak? Ke tak? Kan? Itulah kita nak kata, inilah sikap hamba dengan Tuhan. Bukan awak je ni yang cakap ni, sama juga. Kita macam itulah. Kita diuji dengan demikian. Musuh kita ni telah buat kerja lama dah. Kita dah lumpuh banyak benda dah. Betul tak? Dah lumpuh banyak dah dengan Quran ni. Kita nak kembalikan. Dan dia bukan mudah. Makan masa setahun, 2 tahun, berpuluh tahun. Tentang dah mati dah pun orang lain yang lanjutkan untuk bagi faham orang Quran ni. Jadi kita kena macam ni dah dengan Quran. Maka itu faham 7 ayat surah Fatihah, ada ringkasan Quran tu, sinopsis Quran tu surah Fatihah. Tapi kalau awak nak faham dengan jelas lagi, apa dia? Cara dia menerusi selanjutnya, ayat selanjutnya, tadabbur. Semuanya akhirnya relate kat siapa? Kat sini. Semuanya tadabbur, sebenarnya dia relate, asas dia tu surah Al-Fatihah. Jadi surah Fatihah merupakan, sebab tu salah satu nama surah Fatihah kita 5. Dalam tafsir Qurtubi disebut Al-Asas. Salah satu nama surah Al-Fatihah adalah Al-Asas. Asas kepada hidayah tu. Asas dia surah Al-Fatihah. Okey. Yang kedua, jadi sebutkan keutamaan surah Fatihah, ya, surah Fatihah adalah
7 ayat yang berulang-ulang, iaitu asas sinopsis kepada seluruh Al-Quran. Yang kedua, apakah ada kitab atau surah lain yang sebanding surah Al-Fatihah? Soalan kedua. Tiada kitab-kitab sebelumnya atau mana-mana surah dalam Al-Quran yang sebanding dengan surah Al-Fatihah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis dalam Sahih Muslim ke? Jami' Tirmizi, Jami' Tirmizi. Kita baca hadis ni, wallazi nafsi biyadi. Boleh tak? Kawan belah baca. Boleh baca? Hadis. Nampak? Kita nampak. Tengok buku boleh? Sila. Walladhi nafsi biyadi. Walladhi nafsi biyadi. Follow. Ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha wa innaha sab'un minal masani wal Qur'anul azim alladhi u'tituhu. Ahsant. Terjemahkan boleh? Demi Allah yang diriku di tangannya tidak diturunkan di dalam Taurat atau Injil atau Zabur atau pada ayat-ayat Al-Furqan yang lain seumpamanya. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang telah dikurniakannya kepadaku. Jadi nampak di sini Nabi menyatakan kelebihan lagi, dan Nabi buat perbandingan dengan yang lain. Tak ada yang sebanding dengan surah Al-Fatihah. Nabi bersumpah demi Allah, wallazi nafsi biyadihi, itu sebenarnya wallahi lah, sama makna. Demi yang jiwaku, nyawaku di tangannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak diturunkan dari mana-mana kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, yang sama seperti 7 ayat yang berulang-ulang ni. Yang sesungguhnya ialah 7 ayat yang berulang-ulang serta Al-Quran yang agung yang diberikan kepada aku. Jadi yang dikurniakan kepadaku. Itulah kelebihan surah Fatihah dan Al-Quran sendiri, berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi umat akhir zaman ni umat yang banyak telah pun Allah permudahkan melebihi umat-umat terdahulu. Rahmat yang besar yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, kenapakah surah Al-Fatihah begitu istimewa? Ini kita dah baca tadi. Kerana apa? Seperti mana kata-kata Al-Hasan Al-Basri tadi, itu dia punya hujah dia, mengatakan surah Fatihah ni istimewa kerana semua ilmu-ilmu dihimpun dalam surah Al-Fatihah. Okey, yang seterusnya, tambahan sikit, muka surat yang ke berapa? Manakala ada yang disebut Al-Quran Al-Azim itu adalah baki ayat-ayat Al-Quran. Ini sebagaimana yang saya sebut. Sebenarnya ini pendapat siapa sebenarnya? Huraian daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Masya-Allah. Itu tambahan surah Al-Fatihah ni. Menurut Hafiz Ibnu Hajar, katanya wal Quranul Azim, dalam hadis tersebut, huwallazi utitu ziyadatan 'alal Fatihah. Nampak? Itu kata-kata. Ini ziyadatan 'alal Fatihah. Ini keterangan untuk detailkan kefahaman dalam surah Fatihah. Kita perlukan lagi tambahan. Faham Macam awak belajar matan jurmiyah lah kan. Lepas tu kena baca apa lagi? Ada kan lain-lain lagi sambungan kan? Mutammimah lah kan? Lagi?
Alfiyah Ibn Malik lah, kan itu semualah tu. Itu alat untuk bahasa. Tapi ini Quran ni untuk fahami dia diterangkan dalam ayat-ayat yang lain, dalam 6229 ayat yang lain. Itulah menurut pandangan siapa? Al-Hafiz Ibn Hajar ni. Baik. Dapat? Ada soalan tak? Okey ke semua? Nanti saya nak tengok maklumat daripada awal tadi. Boleh dengar yang kita bagi tadi? Baik, yang kelima. Apakah kaedah bagi memudahkan setiap Muslim menghayati Al-Quran? Apa kaedah? Kita tengok ke sini. Allah Jalla wa'ala adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia telah mengatur kaedah yang memudahkan setiap Muslim menghayati Quran. Antaranya ialah menerusi pengulangan. Jadi kita ulang apa tadi? Berapa kali? 17 kali ulang. Di surah Fatihah ni dah terlalu apa? Lali dah kan. Kita boleh bersahaja je sebut dia. Betul mudah. Jadi antaranya lah mesti pengulangan. Setiap Muslim wajib membaca surah Fatihah setiap hari dan ia wajib dibaca dalam solat. Ini mana setiap Muslim yang tiada keuzuran akan mengulanginya paling kurang sebanyak 17 kali sehari atau sebanyak 6,205 kali setahun. Inilah dia. Tadi minggu dan bulan tu kat situ Ustaz dah bagi tu. Boleh tambah dalam nota awak tu. Berapa seminggu? 119 kali kita baca Fatihah seminggu. Sebulan berapa kali? 520 kali kita baca Fatihah. Daripada Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, ni kenapa kita wajib baca surah Fatihah? Sebut hadis ni. Okey, apa Nabi sebut? Baca sama-sama. Okey, ikut ustaz baca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Okey, jadi kesimpulan kita dapat daripada hadis ni kan, kalau orang tu baru masuk Islam, sekurang-kurangnya apa yang kita nak tekankan wajib untuk dia hafal? Surah Al-Fatihah tu sekurang-kurangnya dapat tu pun selesai kan. Itu pelajaran pertama yang dia kena baca dulu. Kena ajarkan dia. Dan surah Fatihah ni memang cepat. Kebanyakannya orang belum Islam pun boleh baca dah. Dah biasa dengar kan. Dia boleh. Jadi Quran ni itulah mukjizat Quran, dia hebat, dia mudah untuk disebut sebenarnya. Jadi di sini maknanya apa? La solata, tidak sah solat. Apa dia Balqis? Lagi? Tidak sah solat. Tidak sah solat bagi orang yang tak baca Fatihatul Kitab, ni nama surah Al-Fatihah. Baik. Seterusnya, yang keenam ini tentang keutamaan surah Fatihah. Ada 6 soalan lah di situ Kenapa masih ramai kaum muslimin tidak memahami surah Al-Fatihah? Ni soalan yang terakhir. Kenapa ramai kita tak faham surah Fatihah? Sedangkan tadi kita dah tahu tak macam mana Allah kata surah Fatihah dengan kita? Banyak tak surah Fatihah dengan kita? Hari-hari dah biasa kan? Tapi ramai yang tak kuasai lagi kefahaman dia. Apakah intipati dalam dia? Apa masalah dia? Kita tengok di sini. Ramai di antara kaum muslimin masih tidak dapat menguasai dan memahami surah Al-Fatihah dengan baik, walaupun ia mengulanginya setiap hari. Sebab apa? Kenapa hal ini boleh terjadi? Puncanya tidak lain daripada sikap tidak ambil peduli. Kita buka surah ni, surah Al-Furqan. Kita buka daripada ayat 27. Buka ayat 27. Ayat 27.
Boleh baca seorang? Yang lain? Pasti ingat siapa? Siapa nak baca? Sini, ini wakil dia. Boleh ke? So, ayat 27 boleh? Siapa yang sedap baca kawan-kawan? Boleh tunjuk siapa yang sedap baca. Dia. Siapa nama dah? Nampak muka pun saya tahu dah ni sedap baca ni. Okey, baca ayat 27 dulu Pelan-pelan, yang lain ikut Cuba. Sikit-sikit. Wa yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi. Lepas tu berhenti orang yang ikut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'udzu zalimu Wal yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Okey. Okey, wa yauma ya'udzu zalim. Cuba kita perhati satu-satu. Wa yauma ya'udzu zalim. Dan pada hari ini, hari apa ni? Jadi kat sini ada maksud Allah kata uzkur maksud dia. Kenang, ingatlah, fikirkanlah apa tu, ataupun ambil peringatanlah. Yang mana pada satu hari nanti. Bila ni? Maksudnya hari penyesalan, iaitu hari kiamat. Ya'adu zalim, orang-orang yang zalim. Apa makna zalim? Ni antum kena tahu makna ni sikit. Bila kita nak belajar faham Quran, kita tak boleh lari daripada makna kalimah. Kita mesti tahu makna kalimah ni dengan mendalam. Apa istilah dia, mesti tahulah kurang-kurangnya. Sebab kalau tidak, kita tak boleh nampak ayat tu punya lebih dalam. Contohnya Allah baca innal